Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiana binti Nasrun, nombor matrik 19BI01052. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Hidayah binti Azizan, nombor matrik 19BI01008. Okey, hari ini kami akan membentangkan tajuk prinsip-prinsip etika dalam perubatan Islam. Okey, kita pergi kepada definisi perubatan Islam. Okey, sebenarnya perubatan Islam ni dia tak ada definisi yang khusus disebabkan pelbagai tafsiran yang terhasil daripada pengamal perubatan ni apabila mereka mendakwa apa yang mereka amalkan merupakan perubatan Islam yang sebenar apabila mereka berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, kita petik daripada salah seorang profesor perubatan Islam iaitu Profesor Hussein. Beliau merupakan sarjana perubatan Muslim. Beliau mengatakan bahawa kekeliruan ini berpunca daripada kecenderungan sesetengah pihak yang mentafsirkan bahawa perubatan Islam hanya berdasarkan aspek tertentu sahaja seperti sejarah, geopolitik, budaya dan banyak lagi. Okey, hasilnya ia memberi makna yang berbeza dalam definisi perubatan Islam itu sendiri. Seterusnya kita pergi kepada sumber hukum. Sumber hukum terbahagi kepada dua iaitu primer dengan sekunder. Dalam primer ni adalah Al-Quran dan Sunnah. Manakala kalau yang sekunder ni selain daripada Al-Quran dan Sunnah seperti macam qiyas, ijtihad, ijma'. Okay, nas dan hadis yang bagi tujuan pengubatan ni boleh dikelaskan kepada dua bahagian, iaitu yang pertama nas pengubatan secara langsung, yang satu lagi yang kedua nas pengubatan secara ijtihad. Okey, yang secara langsung ni adalah merupakan nas Al-Quran dengan hadis ni. Al-Quran dengan hadis ni diturunkan atau diungkapkan bagi tujuan secara khusus. Maksud dia kat sini sama ada dia diguna nas itu sendiri ataupun dalam nas tu atau dalam macam surah tu ada maklumat-maklumat yang disampaikan, contoh macam ubat-ubatan yang boleh diguna, dia disampaikan secara khusus ni ubat ni untuk apa penawar dia, seperti yang diturunkan dalam surah An-Nas, surah Al-Alaq dan surah Al-Ikhlas. Okey, seterusnya nas pengubatan secara ijtihad adalah nas yang diturunkan atau diungkapkan, nas atau hadis yang diturunkan atau diungkapkan secara tidak khusus. Yang kedua adalah nas pengubatan secara ijtihad. Kalau secara ijtihad ni dia merupakan nas dan hadis yang diturunkan ataupun diungkapkan secara tidak khusus. Yang pertama tadi tu yang khusus, yang ni dia tidak khusus. Dia sama juga tujuan dia untuk penyembuhan dan pengubatan sesuatu penyakit, tetapi yang diamalkan oleh pengamal perubatan. Okey, seterusnya kita pergi kepada dalil keharusan perubatan dalam Islam. Okey, sebenarnya ada beberapa dalil yang boleh kita kaitkan berkaitan dengan keharusan dalam perubatan Islam, tapi saya ambil dua sahaja, iaitu yang pertama, wahai hamba Allah sekalian, berubatlah. Sesungguhnya Allah tidak mengadakan penyakit melainkan Dia menyediakan ubat baginya. Okey, dari situ kita boleh nampak bahawa Allah turunkan sesuatu penyakit Allah tak akan turunkan satu penyakit melainkan Dia telah menyediakan ubat atau penawar bagi penyakit tersebut. Okey, dalil yang kedua yang boleh kita rujuk adalah dalam firman Allah, sesungguhnya Allah yang menurunkan penyakit dan ubatnya dan menjadikan bagi yang setiap penyakit ada ubat, maka berubatlah. Tetapi jangan sesekali berubat dengan sesuatu yang diharamkan. Sebagai contoh, sesuatu yang diharamkan ni macam kita pergi kepada bomoh, macam tu untuk kita berubat. Sedangkan kita ada alternatif lain seperti pergi jumpa doktor, makan ubat, macam tu.
Okey, kita tengok kepada etika perubatan dalam Islam, iaitu akhlak dan adab. Di mana kalau dibandingkan dalam etika perubatan barat, iaitu dalam sistem perubatan barat, akhlak ni merupakan perkara yang terpisah di dalam sistem perubatan itu sendiri. Sebagai contoh, seseorang doktor itu dia mungkin berakhlak baik, bersifat baik ketika melaksanakan tugasnya, tetapi dalam masa yang sama, ketika di luar melaksanakan tugasnya, dia melakukan perkara-perkara yang tidak berakhlak, seperti contoh meminum arak dan sebagainya. Kerana prinsip etika dan akhlak ni merupakan perkara yang berbeza. Okey, kita tengok kepada sistem perubatan Islam, di mana dalam sistem perubatan Islam ni akhlak dan tingkah laku itu dia hendaklah selari sama ada ketika melaksanakan tugas ataupun tidak melaksanakan tugas. Ini kerana benda yang utama dalam Islam ini adalah untuk mendapat keredaan Allah SWT. Okey, terdapat 4 keutamaan etika perubatan Islam yang selari dan sama dengan etika perubatan moden. Okey, etika yang pertama adalah menghormati pesakit dan menjaga hak-hak pesakit. Yang kedua adalah memberi kebaikan kepada pesakit. Yang ketiga adalah tidak melaksanakan sebarang kemudaratan ke atas pesakit. Dan yang keempat adalah sentiasa memberi keadilan dalam melaksanakan atau merawat setiap pesakit. Okey, seterusnya kita tengok kepada prinsip qawaid fiqh yang digunakan dalam perubatan. Okey, terdapat 5 prinsip yang digunakan dalam perubatan. Prinsip yang pertama iaitu prinsip al-qasd, iaitu niat. Okey, prinsip al-qasd ini menggunakan kaedah daripada al-umur bil maqasidihah, iaitu bermaksud sesuatu perbuatan itu adalah berdasarkan kepada niat. Okey, prinsip kaedah ini diambil daripada hadis yang bermaksud sesungguhnya setiap amalan itu dimulai atau disertai dengan niat, dan sesungguhnya ke atas setiap seseorang itu akan dibalas dengan apa yang diniatinya. Okey, hadis kedua ialah sesungguhnya setiap amalan itu dimulai dengan niat, dan sesungguhnya ke atas setiap manusia itu dibalas mengikut apa yang diniatinya. Okey, barang siapa yang berniat berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya itu adalah kerana Allah dan Rasul. Dan barang siapa yang berniat berhijrah kerana dunia dan wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu adalah berdasarkan kedua-duanya, iaitu dunia dan juga apa yang ingin wanita yang ingin dinikahinya. Okey, kaedah ini dalam sistem perubatan, setiap perbuatan untuk mengubati penyakit mestilah bersandarkan kepada niat yang baik, dan bukannya niat yang akan mendapat kemudaratan kepada pesakit. Okey, kita tengok prinsip yang kedua, itu prinsip al-yakin, iaitu kepastian. Okey, prinsip ini mengambil kaedah fiqh yang berbunyi al-yakinu la yuzal bil al-syak, di mana membawa maksud keyakinan tidak dihilangkan dengan syak. Okey, kaedah ini diambil daripada beberapa kaedah fiqh yang membawa maksud tanggungjawab apabila dibina atas keyakinan, ia tidak terlepas kecuali dengan yakin. Dan kaedah yang kedua adalah tidak boleh ada hujah berdasarkan kemungkinan. Okey, sebarang bentuk ubat atau treatment mestilah dikenal pasti kesannya yang pasti mampu mengubati penyakit. Tidak sah di sisi syarak ubat yang diberikan tidak mampu memberi kebaikan kepada pesakit, malah apatah lagi jika membawa kepada kemudaratan kepada pesakit. Okey, dalam bidang perubatan dan sains, dalam bidang perubatan dan sains, kaedah fiqh ini dia adalah menepati kaedah fiqh ini kerana setiap benda baru yang ingin yang muncul dalam bidang perubatan mestilah disertakan dengan bukti saintifik dan juga satu kajian. Okay, prinsip yang ketiga adalah prinsip ad-darar, iaitu kecederaan, di mana prinsip ad-darar ni mengambil kaedah fiqh yang berbunyi ad-dararu yuzal, yang bermaksud bahaya harus dihilangkan. Okey, dalam syariah setiap kesakitan yang dialami haruslah dihilangkan dengan cara-cara yang sesuai, tetapi terdapat 2 kaedah fiqh yang berbunyi bahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya yang serupa, dan yang kedua bahaya yang lebih berat boleh dihilangkan dengan menempuh bahaya yang lebih ringan. Okey, di mana sebagai contoh, jika pesakit itu memerlukan kepada pembedahan bagi mengubati penyakit yang dialaminya, maka ianya harus selagi mana pembedahan itu terbukti dapat menyelamatkan nyawanya. Hal ini kerana kemudaratan pembedahan itu adalah lebih kecil berbanding dengan kemudaratan sakit yang dialaminya. Okey, penelitian dalam medical treatment ni amat penting dalam memastikan mengubati pesakit yang agar hukum syaraknya sentiasa dipatuhi. Prinsip yang keempat iaitu prinsip ad-darurat, iaitu keperluan. Okey, prinsip ini mengambil kaedah daripada al-masyaqqatul tuljab at-taisir, iaitu bermaksud kesusahan disertai dengan kemudahan, di mana treatment yang diberikan kepada pesakit mestilah bertujuan untuk mengubati penyakit, bukanlah memberikan kesakitan yang sama terhadap pesakit, di mana ada satu kaedah yang berbunyi tidak ada kemudaratan dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Okey, dalam kes pemberian ubat-ubatan yang akan memberikan side effect, keutamanya adalah dalam menghilangkan kesakitan yang dialaminya dan didahului dialaminya berbanding dengan side effect yang akan dialaminya. Okey, dengan syarat manfaat itu adalah lebih daripada keburukan. Okey,
Begitu juga dalam penggunaan ubat-ubatan yang haram, di mana dalam mengubati penyakit, ianya diharuskan selagi mana tiada ubat-ubatan yang halal. Hal ini adalah berdasarkan kepada satu kaedah fiqh yang lain, iaitu berbunyi darurat mengharuskan bagi yang haram, di mana jika sudah didapati ubat-ubatan yang halal, maka penggunaan ubatan haram kembali adalah dilarang. Okey, terdapat dua kaedah fiqh yang berbunyi sesuatu itu jika sempit dia akan menjadi longgar, dan jika sesuatu itu longgar dia akan menjadi sempit. Dan kaedah fiqh seterusnya adalah darurat adalah berdasarkan kepada kadarnya, di mana dalam keadaan darurat keharusan menggunakan ubat-ubatan yang haram diharuskan, tetapi jika darurat itu hilang maka hukumnya akan kembali kepada hukum yang asal. Inilah yang dimaksudkan dengan kaedah sesuatu jika menyempit ia akan menjadi longgar, dan jika ia longgar ia akan menjadi sempit. Okey, tetapi dalam penggunaan ubat-ubatan yang haram ni, dia sekadar menggunakan kadar penggunaan ubat-ubatan yang haram adalah mengikut kepada kadarnya, sekadar untuk menghilangkan kesakitan yang dialami pesakit itu. Prinsip yang terakhir iaitu prinsip al-uruf, iaitu kebiasaan ataupun adat. Okey, prinsip ini mengambil kaedah fiqh yang berbunyi al-adatu muhakamatun, iaitu adat itu diakui sebagai sumber hukum. Okey, adat yang dimaksudkan dalam kaedah ini bukanlah adat yang kebiasaannya orang Melayu lakukan seperti bersanding ataupun sebagainya, tetapi adat ini adalah perkara-perkara yang dipraktiskan oleh doktor, nurse dan sebagainya, dan sentiasa meluas dalam serta diamalkan oleh semua orang yang terlibat. Okey, contoh dalam hal ini ialah sebelum pemindahan organ itu dilaksanakan, beberapa ulama telah melarang pemindahan organ dari satu badan ke badan manusia yang lain. Ini kerana mereka adalah bersandarkan kepada hadis yang berbunyi, sesiapa yang mematahkan tulang seseorang yang telah meninggal itu, dia adalah seperti mematah tulang ketika seorang itu masih hidup. Okey, di sini maka pemindahan organ yang memerlukan kepada pembahagian ke atas orang yang masih hidup ataupun yang telah meninggal ini adalah dilarang. Tetapi apabila bidang perubatan ini berkembang luas dan pemindahan organ ini adalah amat penting dalam menyelamatkan sesuatu nyawa pesakit, maka ianya diharuskan dengan beberapa syarat, iaitu syarat yang pertama, mestilah mendapat keizinan diri orang yang ingin memindah organ itu, dan yang jika ia masih hidup, dan syaratnya mendapat keizinan waris jika orang itu telah meninggal. Okey, dan dia mestilah pemindahan organ ini bukanlah untuk mendapat keuntungan sesuatu pihak, dia adalah untuk menyelamatkan sesuatu nyawa. Oleh itu, dapat difahami secara ringkas bahawa adat yang semakin berubah menjadi dalil ataupun sumber hukum, hujah dalam sesuatu hukum. Seterusnya kita lihat kepada isu yang dialami dalam etika perubatan Islami, isu yang timbul lah. Yang pertamanya, saya bawakan dua isu. Yang pertama adalah menggugurkan janin. Hasil kajian menunjukkan janin itu mengalami kecacatan. Okey, kecacatannya dia ada tiga. Yang pertamanya adalah kecacatan yang tidak mengancam kehidupan janin. Yang kedua adalah kecacatan yang menyulitkan kehidupan selepas kelahirannya, tapi masih boleh dirawat. Dan kecacatan yang ketiga adalah kecacatan yang mengancam kehidupan janin selepas dilahirkan, tetapi dia tidak boleh dirawat. Okey, saya ambil keputusan perhimpunan fiqh. Dia menyatakan bahawa sebelum berlalu tempoh 120 hari, apabila telah dibuktikan melalui pengesahan jawatankuasa perubatan yang dianggotai oleh pakar-pakar yang dipercayai bahawa janin mengalami kecacatan serius yang tidak boleh dirawat, dan kecacatan tersebut akan menyulitkan janin itu dan keluarganya, maka diharuskan untuk digugurkan janin tersebut. Okey, manakala isu yang kedua iaitu isu apakah hukum menghentikan bantuan pernafasan kepada pesakit yang kritikal. Okey, saya ambil daripada Majlis Fatwa Fiqh Mekah, di mana ia mengatakan bahawa alat bantuan pernafasan boleh dicabut apabila disahkan pesakit itu mengalami kebinasaan otak, iaitu otak mati sepenuhnya. Okey, maka ia mestilah diakui dan disahkan oleh 3 orang pakar yang terlibat. Okey, kesimpulannya, apa yang kita dapat rumuskan berkaitan dengan tajuk perbincangan kita pada hari ini adalah dalam Islam, pengubatan Islam ni adalah diharuskan, namun mengikut kepada garis panduan syarak yang telah ditetapkan. Hal ini kerana salah satu daripada tuntutan dalam maqasid syariah adalah dengan menjaga nyawa. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.